Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa potong ayat Al-Quran dan hadis mengenai kejayaan dalam perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala: "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki ataupun perempuan sedangkan dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkannya dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi ganjaran yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang beramal soleh di kalangan lelaki ataupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan sesungguhnya kami akan memberi dia kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Wa qala ta'ala: "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab ayat 71. Wa qala ta'ala: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Ini ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa qala ta'ala: "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, sedangkan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, sedangkan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala dan lebih baik sebagai asas memberi harapan. An Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Yasba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya, manakala yang kembali ialah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya, manakala yang kembali ialah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal bersamanya ialah amalannya.
An Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman faqala fi khutbatihi ala inna ad-dunya 'aradun hadirun ya'kulu minhal barru wal fajiru ala wa innal akhirata ajalun sadiqun yaqdi fiha malikun qadirun ala wa innal khaira kulluhu bihazafirihi fil jannah ala wa innas syarra kulluhu bihazafiri fin nar ala fa'malu wa antum minallahi ala hadarin wa'lamu annakum ma'ruduna ala a'malikum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Baginda bersabda dalam khutbah, "Dengarlah, sesungguhnya dunia ini ialah mata benda yang sementara dan tidak ada nilai. Lantaran itu, setiap orang yang baik dan jahat makan daripadanya. Dengarlah, sesungguhnya akhirat ialah satu waktu yang ditetapkan yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa, yakni Allah. Dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga dan sesungguhnya segala keburukan ada di dalam neraka. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Sesiapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Baginda bersabda dalam khutbahnya, "Dengarlah, sesungguhnya dunia ini ialah mata benda yang sementara dan ia tidak ada nilai. Lantaran itu maka setiap orang yang baik dan jahat makan daripadanya. Dengarlah, sesungguhnya akhirat ialah satu waktu yang ditetapkan yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa, yakni Allah. Dengarlah, sesungguhnya pada hari itu, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga dan sesungguhnya segala keburukan ada dalam neraka. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Sesiapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, pasti dia akan melihatnya." An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Kamu mendirikan salah, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu melakukannya." Sayyidina Umar meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Kamu mendirikan salah, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukannya." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia ialah merupakan penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir."
Keterangan, memandangkan kehebatan nikmat yang disediakan kepada seorang mukmin di dalam syurga, maka dunia ini dikira sebagai penjara untuknya. Dan memandangkan kepada kedahsyatan azab neraka yang kekal untuk seorang kafir, maka dunia ini dikira sebagai syurga untuk mereka. InsyaAllah, alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis dan ayat Al-Quran mengenai kejayaan dalam mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita usaha supaya kehidupan kita sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah. InsyaAllah.